نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan tafsir Nurul Ihsan surah An-Nur. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu maraton kita daripada subuh tadi, masya-Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang diurus takbir oleh Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Porosniati selaku Presiden Gemenur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan hari ini kita masih lagi dalam tafsir surah An-Nur. Dan hari ini kita nak sambung pada muka surat 128. Muka surat 128, tafsir surah An-Nur. Muka surat 128, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah.
Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Wallahu wasi'un alim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Walladzina yabtaghuna alkitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Yang bermaksud iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika ada mereka itu papa, nescaya kaya akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya dengan berkahwin itu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ayat yang kita baca ni ayat sambungan pada ayat yang lepas mengenai perintah Allah supaya mengkahwinkan orang-orang yang bujang. Orang-orang yang bujang dari kalangan mereka yang soleh-soleh. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan supaya mengkahwinkan mereka. Dan maknanya kalau situasi kita sebagai mak ayah lah, mak ayah ni mengkahwinkan anak-anak mereka, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi berdasarkan ayat ni juga ulama kata maknanya membantu supaya mereka boleh berkahwin. Membantu sama ada dari segi mencari jodoh dan pada waktu yang sama membantu dari segi keuangan. Sebab perkahwinan ni nak pula pada hari ni memerlukan perbelanjaan yang banyak. Jadi kan itu kenalah kita usahakan ataupun kita menyuruh mereka berkahwin. Sebab ulama kata kalau sekiranya tidak berkahwin boleh menyebabkan berlakunya perkara yang lagi besar mudarat dia. Antaranya boleh berlaku perzinaan. Maka di situ pada saat itu menyuruh mereka berkahwin adalah wajib. Wajib. Kita sebagai mak ayah ni wajib menyuruh anak-anak kita berkahwin. Dan bila melihat keadaan yang tak berapa nak elok sangat pada hari ni. Dan maknanya mereka ni ada potensi untuk melakukan perzinaan. Jadi kan itu, bila berlaku keadaan macam tu, maka mak ayah ni wajib menyuruh anak-anaknya berkahwin. Itu dia. Jadi itu di antaralah, walaupun pada asalnya perkahwinan itu hukumnya harus pada asalnya. Tetapi nak mengelakkan daripada keburukan yang lagi besar, perkara yang haram, zina, yang dilaknat oleh Allah, maka yang harus itu berubah menjadi wajib. Kena fahamlah. Jadi pada dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, salasatun kulluhum haqqun 'ala Allahi 'aunuhu. Al-ghazi fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridu al-ada'a wan nakihu alladhi yuridu at-ta'affufa. Yang bermaksud ada 3 golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. Itu dia. Ada 3 golongan manusia ni
kata Nabi SAW, ya Allah berhak tolong mereka. Iaitu yang pertama sekali, al-ghazi fi sabilillah, iaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhak Allah tolong membantu manusia ini. Yang pertama, mereka yang berjihad di jalan Allah. Maknanya mana-mana manusia yang berjihad di jalan Allah, yang memperjuangkan Islam, yang memperjuangkan agama Allah, maka mereka berhak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat pada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ada menjelaskan pada kita, mereka yang melakukan kerja jihad, dakwah dan berjihad fi sabilillah, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, jadi mereka ni tidak mendekatkan mereka dengan kematian. Maknanya bukan kata bila jihad, berdakwah ni lepas tu mati. Tak. Maknanya kadang-kadang umur mereka dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu yang sama kata Nabi SAW, rezeki mereka memang tidak putus. Mereka yang berjihad fi sabilillah dan mereka yang berdakwah di jalan Allah ni, Nabi dah beri jaminan yang mana rezeki mereka ni tidak terputus. Maknanya sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi zahir mata manusia ni, orang nampak orang berjihad ni macam susah, orang berdakwah ni macam susah, macam duit tak apa nak ada, macam-macam lah. Orang duk nampak gitu. Tapi sebenarnya orang yang berdakwah, yang berjihad di jalan Allah ni, sentiasa rezekinya ada. Dijamin oleh Allah. Dan Allah bagi rezeki kepada mereka. Itu. Ini yang kita mengaji, kita hikam kan, nak hurai pasal golongan tajrid. Golongan tajrid, golongan yang mendapat rezeki nikmat yang terus daripada Allah. Mana rezeki itu mencari mereka. Bukan mereka cari rezeki, tapi rezeki mencari mereka. Ini golongan tajrid, itu golongan manusia yang bekerja untuk agama Allah. Dan bila saja mereka bekerja untuk agama Allah, maka Allah lah yang bayar gaji mereka. Ini golongan at-tajrid. Macam mana Allah bayar tu? Macam-macam jalan lah, macam-macam cara lah. Itu dia. Jadi tu nak kata, ini golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang berhak mendapat pertolongan daripada Allah, wal mukatabul ladzi yuridul ada'a. Itu seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. Itu dia. Ini hamba lah. Al-mukatabah. Ini seorang hamba. Dia nak tebus dirinya supaya dia menjadi seorang yang merdeka. Ini. Jadi orang ini layak berhak mendapat pertolongan daripada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wan nakihul ladzi yuridu ta'affufa. Itu dia. Iaitu mereka yang menikah. Menikah ni pasal apa? Kerana ingin memelihara kehormatannya. Ni. Orang yang bernikah, pasal apa dia menikah? Pasal dia nak jaga kehormatan dia. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Itu baik. Jadi kita lihat pada ayat tadi, Allah Ta'ala menjelaskan, iyakunu fuqara ayyughnihumullah min fadlih. Jika ada mereka itu apa-apa, nescaya kaya akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya dengan berkahwin itu. Inilah disebut tadi pada hadis tadi. Jadi Allah jelaskan pada ayat ni sebab ayat yang lepas kata kahwin. Kena kahwin. Jadi kadang-kadang orang takut kahwin pasal apa? Pasal takut
tak ada duit. Kadang-kadang tu sebab kemiskinan. Ni yang dikata tadi, kepapaan. Yakunu fuqara. Jika ada mereka itu papa. Papa ni miskin lah. Fakir, fuqara. Jadi biasanya manusia ni macam tu lah. Dia takut kahwin pasal apa? Pasal takut tak cukup harta. Sebab mungkin sebab dia miskin, dia apa, sebagainya. Jadi berdasarkan ayat ni, Allah beri jaminan, yu'nihimullahu min fadlihi. Maka Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Maknanya, pasal apa? Sebab mereka ni layak mendapat pertolongan Allah. Kenapa? Sebab mereka berkahwin kerana nak menjaga kehormatan mereka. Mereka berkahwin kenapa? Kerana nak mengelakkan dosa dan maksiat. Tu dia. Mereka berkahwin pasal apa? Kerana nak menjaga dirinya, nak menjaga imannya, nak menjaga ketakwaannya. Jadi bila itulah niat dia, perkahwinan itu pasti akan mendapat pertolongan daripada Allah. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut pada ayat ni, yu'nihimullahu min fadli. Allah akan berikan kekayaan ataupun kecukupan kepada mereka dari limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia nah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini janji Allah. Janji Allah pada setiap mereka yang berkahwin kerana Allah. Kerana yang tadi sebut tadilah, nak jaga diri, nak jaga kehormatan, nak elak dari dosa, nak elak daripada maksiat dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi akan dapatlah pertolongan daripada Allah. Kita semua ni kan dah kahwin lama kan. Kita dah rasa dah benda tu. Kita rasa pertolongan daripada Allah Ta'ala tu. Lama dah berkahwin, berpuluh-puluh tahun dah. Ada anak, ada cucu, cicit, nyang, apa semua adalah. Panggil apa, nyek, semua dah adalah. Maknanya muslimin dan muslimat nak kata, kita dah rasa dah sebenarnya macam mana Allah tolong kita, Allah bantu kita. Tu. Daripada kita ni, dari segi, apa orang kata, dari segi pendapatan yang sedikit, lama-lama makin naik, rezeki makin bertambah. Ini semuanya menunjukkan pertolongan daripada Allah. Sebab kerana kita berkahwin dulu, benar-benar nak menjaga diri kita, nak menjaga kehormatan kita, nak mengelak daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tolonglah, Allah bantu. Jadi kita bersyukurlah pada Allah. Sebab tu kena ingat balik nah. Awal-awal hidup dulu berkahwin macam mana. Sebab tu ada ulama pesan kan, kalaulah kita ni laki bini lah, suami isteri bergaduh ke apa, jadi ulama kata antara cara nak bagi pengelok balik, ingat balik masa mula-mula kita berkahwin dulu. Ingat balik. Tu. Kira nostalgia dulu-dululah. Ingat balik. Macam mana mula-mula berkahwin, nak mendirikan keluarga, nak memulakan kehidupan, macam mana bersusah payah bersama-sama. Tu dia. Maknanya macam-macam ujian, macam-macam cabaran dihadapi bersama-sama. Ingat balik yang tu. Saling-saling memerlukan di antaranya, saling melengkapi. Itu masa dululah, ingat balik. Jadi kalau ingat balik benda tu, insya-Allah lah, nak bergaduh tak jadi gaduh. Begitulah. Cubalah, ada bergaduh tengah ni. Kalau ada bergaduh tu, cubalah peringat balik. Ingat balik suami isteri ingat balik awal-awal dulu. Ulama kata dia bukan sekadar untuk suami isteri, termasuk untuk adik-beradik pun sama. Adik-beradik. Kalau adik-beradik bergaduh, ingat balik masa kecil-kecil macam mana. Macam mana kehidupan masa kecil-kecil dulu, sama-sama bersusah payah, sama-sama main-main dulu kan.
Orang kata tak kira abang, adik, kakak semua ni ingat balik. Sebab kita bila tua-tua ni adik-beradik suka bergaduh. Bergaduh pasal macam-macam isu lah. Bergaduh tentang anak masing-masing kan. Bergaduh tentang masing-masing rasa mereka ni rasa mereka ni kata perlukan perhatian macam-macam lah. Jadi akhirnya berlaku pergaduhan lah adik-beradik. Bila ulama kata di antara cara nak bagi perelok balik, ingat baliklah cerita-cerita lama yang seronok-seronok lah kan. Masa kecil-kecil ingat balik macam mana rapat dulu adik-beradik, macam mana saling bergurau senda adik-beradik. Ingat balik, insya-Allah. Yang tu semuanya cara kata ulama untuk perelok balik hubungan antara adik-beradik dan termasuk hubungan suami isteri tadi. Tu dia. Jadi mana sebut tadi, kita dah merasai semua itu menunjukkan macam mana pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ini Allah jamin tadi, Allah janji. Allah akan berikan kekayaan. Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Bila kita mendirikan perkahwinan ataupun kita membantu anak-anak kita berkahwin dan sebagainya. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya Allah Taala berfirman, wallahu wasi'un alim. Allah Taala itu Tuhan yang amat luas pemberiannya. Lagi amat ketahui dengan mereka itu. Itu dia. Maknanya Allah Taala yang maha luas, wasi'un. Maha luas pemberian Allah. Bila kata maha luas pemberian Allah ni tidak terbatas. Tidak terbatas. Allah akan bagi dengan apa saja dengan kehendak Allah. Allah nak bagi banyak tara mana semuanya ikut kehendak Allah. Pasal nak kata luasnya pemberian Allah. Dan pada waktu yang sama Allah maha mengetahui. Allah tahulah macam mana keadaan kita okey ke tak okey, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masuk seterusnya firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna litabtagu 'aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ni ayat ni, maksud ayat ni kira ayat lain lah. Tapi masih lagi berkisah tentang perkahwinan itu. Ada sikit-sikit lagi lah. Cuma ceritanya lain sikit. Jadi ulama tafsir kata pada ayat ini, para muslimin dan muslimat, dia ada ulama kata pada ayat ni dia ada 3 perkara yang besar lah yang Allah sebut pada ayat kita baca ni. Ayat berapa ni? Ayat 32, 33. 33 kan. Dan ayat 33 ni ulama tafsir kata dia mengandungi 3 perkara yang besar yang Allah ajar pada kita. Ulama kata ini cara kita nak mengelak daripada berlakunya jenayah akhlak. Maknanya nak elak daripada perzinaan dan termasuk kesalahan-kesalahan seksual yang lain lah. Maknanya yang melibatkan perkara tu. Jadi Allah tunjukkan pada kita 3 jalan. 3 jalan 3 jalan. Baik. Jadi sebelum kita masuk 3 jalan tu, kita baca dululah maksud dia. Baik. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan hendaklah bersungguh-sungguh memelihara diri daripada zina. Oleh segala mereka yang tiada dapat belanja nikah daripada mahar dan nafkah itu hingga kaya.
akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya. Maka menikah ia, yakni orang yang tiada dapat belanja nikah mau sabar daripada nikah hingga dapat belanja itu baru nikah. Baik. Apa maksud ni yang pertama ni? Yang pertama ni para muslimin dan muslimat. Baik. Yang pertama ni Allah sebut pada ayat ni wal yasta'fifin. Wal yasta'fif. Wal yasta'fif ni daripada perkataan iffah. Iffah. Iffah ni apa? Siapa tahu? Siapa nama Iffah sini? Ada nama Nur Iffah. Ada? Ke menyuruh? Baik. Iffah. Iffah ni apa maksud dia? Iffah ni para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, iaitu orang yang menahan diri. Dia menahan diri. Menahan diri daripada apa? Daripada benda yang tak baik lah. Benda yang tak baik. Orang yang menahan diri daripada benda yang tak baik. Ini yang dimaksudkan iffah. Ataupun orang yang menahan nafsunya. Iffah. Bukan iffah. Ialah iffah lah. Iffah. Jadi ayat ni Allah kata wal yasta'fifil ladzi la yajidun. Itu yang maksud tadi. Dan hendaklah bersungguh-sungguh memelihara diri daripada zina. Ni disebut tadi. Bersungguh-sungguh memelihara diri daripada zina. Iaitu iffah. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, Allah jelaskan pada ayat ni orang yang menjaga diri daripada zina ni, dia menjaga kehormatan dia, kata Allah, dan dia ni nak kahwin, la yajiduna nikahan, dia tidak dapat berkahwin pasal apa? Sebab tidak ada duit. Tu dia. Tidak ada duit. Jadi Allah kata hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Jadi Allah kata dia kena sabarlah sehingga Allah Ta'ala berikan kepadanya kekayaan ataupun duit, kecukupan daripada kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu yang disebut dalam kitab ni tadi. Dia kata, maka menikah ia, yang ini orang yang tiada dapat belanja nikah mau sabar. Sabar dulu. Yelah kita ni golongan yang iffah, menjaga diri kita daripada maksiat. Dan memang kita nak berkahwin, tapi masalahnya belum cukup duit. Tu dia. Jadi kata Allah sabar dulu. Sabar sehingga datang belanja itu. Ustaz, nak tanya Aifah. Aifah tabarbutah. Apa? Ain. Aifah tabarbutah. Ya, Aifah. 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 Baik. Tadi. Jadi para muslimin dan muslimat, apa tadi jadi nak sebut tadi itulah dia. Maknanya kena sabar sehinggalah datanglah pembelanjaan itu dengan izin Allah. Tu dia. Jadi maknanya nak kata apa kata? Dia kena iffah selalulah. Iffah selalu. Kena tahan diri, kena jaga diri dia daripada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi maknanya orang macam ni, kata ulama, ialah orang yang sabar. Sabar. Dia kena sabarlah. Maknanya apa kata? Memang beratlah sikit. Tapi kena sabarlah. Sabar insya-Allah. Maknanya kata insya-Allah bila tiba saat Allah permudahkan. Tu dia. Jadi tu yang ulama ajar, Nabi ajar kita kan. Nabi kata di antaranya apa nak elak daripada keburukan itu, sabar, memang kena sabar.
dan waktu yang sama nak jaga nafsu, banyakkan puasa kan. Puasa sunat. Itulah, ini pun kita maklum dah. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaju fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Yang bermaksud, wahai segala pemuda, wahai orang-orang muda, barang siapa daripada kalangan kamu yang mampu untuk berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Yang mau kahwin, kahwinlah, kata Nabi. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, perkahwinan itu boleh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tak mampu berkahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana puasa itu menjadi penawar baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu dia. Maknanya nak kata bagi orang muda, kata Nabi, asyabab, bila ada kemampuan, berkahwinlah. Berkahwin. Sebab kata Nabi SAW, dengan berlakunya perkahwinan itu dapat menjaga pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Itu. Jadi bagi mereka yang tidak mampu, kata Nabi, maka berpuasalah. Sebab puasa ni menjadi penawar. Tu kan ada satu riwayat kata dengan puasa ni boleh menundukkan nafsu. Tu dia. Jadi maknanya kena banyak puasalah bagi orang muda yang nak berkahwin tetapi masih tidak mampu untuk berkahwin itu. Tu. Jadi maknanya nak kata para muslimin dan muslimat, kalau kita boleh bantu, kita bantulah. Dari segi perbelanjaan, supaya mereka ni ada duit untuk berkahwin. Yang kita baca ayat yang sebelum ni, bila dah berkahwin, Allah akan bagi. Jadi sebelum nak berkahwin itu, kita boleh membantu. Boleh membantu. Boleh membantulah siapa-siapa yang susah nak berkahwin tapi tidak mampu. Lebih lagi lah yang terdiri daripada ahli keluarga kita sendiri. Itu ingatlah. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, baik, kata seorang ulama, saya ambil kata-kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi ini ada satu kitab tafsir yang dikarang. Apa nama kitab tafsir itu? Tak ingat. Imam Qurtubi. Dia kata, orang yang sanggup mengendalikan nafsu agar tidak melakukan maksiat dan mempunyai kemampuan ekonomi untuk berkahwin adalah disunatkan untuk segera melaksanakan perkahwinannya. Dia kata Imam Qurtubi, orang yang sanggup jaga nafsu, dia tidak melakukan maksiat, dan pada waktu yang sama dia mampu, ekonomi dia mampu, maka orang ini segera sunat, bukan wajib, sunat untuk segerakan perkahwinannya. Sebab dia mampu mengawal nafsu kan, tapi elok kahwin, sunat. Kemudian dia kata, namun apabila dia tidak berkemampuan, maka dia hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan diri, walaupun dengan cara berpuasa. Tu dia nak. Itulah kena ajarlah. Dia nak kahwin tapi tak mampu. Maka usaha sedaya upaya, segenap tenaga dia menjaga diri dia. Antara caranya dengan berpuasa. Adapun orang yang sering tergoda dengan ajakan nafsunya, maka ia hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk menyibukkan diri dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Tu dia. Kalau kita selalu tergodalah dengan nafsu ni,
Jadi kita ni usahalah sekuat tenaga kita sibuk-sibukkan diri melaksanakan ibadat. Melaksanakan amalan, melaksanakan ibadat. Macam hari ni lah, menuntut ilmu banyak-banyak, buat ibadat banyak-banyak, buat kerja-kerja baik banyak-banyak. Sibukkan diri. Tu dia. Baik. Dan dikata orang yang hebat itu adalah orang yang cergas dan mampu menjaga iffah diri dari melakukan dosa. Yang pada ketika itu tidak mempunyai isteri dan anak. Inilah orang yang hebat. Dia mampu menjaga iffah. Dia boleh menahan diri dia daripada melakukan dosa dan maksiat. Kan ada satu doa tu kan. Doa ni saya kebetulan lah, doa ni saya nak ajar lagi dalam kuliah sebelah ni. Doa ni daripada hadis sahih Muslim. Doa ni terkenal. Saya pun dah ajar dulu, ulang je ni. Baik, doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tu dia kan doa ni terkenal kan. Okey. Yang bermaksud ya Allah ya Tuhanku, aku mohon padamu petunjuk, petunjuk dan ketakwaan dan ifah tadi. Al-afaf maksudnya terhindar daripada perbuatan yang tidak baik. Tu dia. Dan al-ghina. Al-ghina maksudnya apa? Minta pada Allah kecukupan. Mana kita cukup harta, cukup segala. Mana kita tak perlu meminta-minta. Ini hadis sahih Muslim. Doa ni boleh amal lah. Daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Tu dia lah. Jadi itulah para muslimin dan muslimat. Jadi itu pada mereka yang ini yang pertama yang diperintahkan oleh Allah pada ayat ini. Okey, seterusnya firman Allah. Kembali pada kitab kita. Walladzina yabtaguna alkitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan bermula segala mereka yang menuntut mereka itu akan kitabah. Dan kitabah daripada hamba yang milik oleh tangan kanan kamu itu, maka hendaklah kamu kitabah akan mereka itu. Jika kamu ketahui pada mereka itu ada kebajikan, ada kejayaan, ada kejikan, amanah dan kuasa. Jadi harta pembayaran dirinya, yakni mana-mana hamba yang minta pada penghulunya merdeka dirinya. Dengan bayaran, maka hamba itulah kamu mukatabah. Kamu mukatabah. Baik, ada orang nak masuk kunci pintu. Baik, tak maaf ganggu pula. Maka lafaznya umpama aku mukatib akan dikau atas 2,000 pada 2 bulan, daripada 2 bulan sebulan 1,000. Maka manakala engkau bayar selesai engkau merdeka, maka jawab hamba, maka aku terimalah. Maka nama hamba itu mukatib. Tu dia. Faham tak? Jadi saya pun tak faham. Jadi kita sama-sama tak faham Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, inilah perkara yang kedua yang disarat oleh Allah. Dikenali sebagai mukatab tu apa Ustaz? Nanti kita urai. Mukatabah. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, inilah yang saya sebut tadi perkara yang kedua. Tadi perkara yang pertama, ya Allah ajar kita nak elak daripada berlakunya perzinaan, iaitu kena wal yasta'fif ataupun ifah, menahan nafsu. Tu dia, menjaga diri. Adapun yang kedua ni kata ulama, iaitulah menggalakkan. Tapi perkara ni tak berlaku zaman kita ni tak berlaku iaitu menggalakkan merdekakan hamba dengan perjanjian tebus diri. Itulah mukatabah, iaitu perjanjian tebus diri. Disebut tadi, kalau kita tengok daripada maksud dia tadi, dia kata apa? Dia kata kitabah. Kitabah ni apa? Tulis.
tulis perjanjian. Tulis perjanjian. Itu maksud dia kan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dengan buat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Hamba-hamba ni lah. Dia buat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Itulah. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau ikut dululah kan, yang mana nak kata disebabkan hamba ni dulu kira banyaklah kata lebih kepada kebebasan seks kan. Tu dia. Jadi Islam ni kira cara berperingkat sebab pada awal Islam ada hamba-hamba ni kan. Di awal Islam kan ada hamba-hamba kan. Jadi lebih kepada itulah ada seks sebagainya kan. Jadi perkara ni tak elok lah. Jadi Islam datang tu cara berperingkat menghapuskan perhambaan, sistem perhambaan itu. Itu dia. Jadi antara kaedahnya iaitu sistem mukatabah. Mukatabah iaitu perjanjian tebus diri. Itu maksud dia. Maknanya pemilik hamba ni dia bagi peluang kepada hamba-hambanya untuk memerdekakan diri dia. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita tengok sikit dari segi asbabun nuzul. Sebab turun ayat yang pasal mukatabah ni. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah meriwayatkan bahawa ayat ni diturunkan pada seorang hamba yang dimiliki oleh Huwaitib yang bernama Sabih. Hamba tu nama Sabih. Dia meminta kepada tuannya agar membuat perjanjian mukatabah dengannya. Tetapi permintaannya ditolak oleh Huwaitib, oleh tuan dia lah. Maka turunlah ayat ini. Kemudian Huwaitib, tuan dia, bersedia membuat perjanjian dengan Sabih hamba tadi dengan pembayaran 100 dinar. Dipotong 20 dinar sebagai pemberian dari Huwaitib dan selebihnya dilunaskan oleh Sabih yang akhirnya menjadi merdeka. Ini berdasarkan kitab tafsir Al-Qurtubi ataupun Al-Jami' li Ayatil Ahkam. Baik. Jadi itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maknanya nak kata di sini daripada kisah tadi, Sabih seorang hamba nak merdeka, dia ajak buat perjanjian dengan tuannya tapi tuannya menolak asalnya lah. Maka turun ayat ni, bila turun ayat ni kira tuan ni Huwaitib ni mengikutlah perintah Allah, buat perjanjian dengan Sabih dengan pembayaran 100 dinar. 100 dinar ni banyak lah kan, banyak bukan sikit tu. 1 dinar berapa sekarang ni? Banyak sebenarnya. Dikira emas kan sekarang kan. 1 dinar kan dikira gram emas, tak silap saya kan. Begitu. Jadi maknanya banyak lah. Dan kalau ikut dalam kitab kita ni dia kata sini maka lafaznya, baik, dia kata ini saya nak baca sikit. Maka hamba itulah kamu mukatibkannya, maka lafaznya umpama aku mukatib akan nikah atas 2,000 pada 2 bulan, sebulan 1,000. Maka manakala engkau bayar selesai engkau merdeka. Maka maknanya nak kata boleh dibayar secara ansuran. Pokoknya mengikut perjanjian yang telah ditetapkan. Dan kitab kita bagi contoh, dibayar 2,000. 2,000, maka buat perjanjian 1,000 sebulan. Bila dah bayar 2,000 tu, maka hamba itu pun jadi lepaslah, menjadi hamba yang merdeka. Semua ni tujuannya nak mengelak daripada yang disebut di awal tadi, nak mengelak daripada perbuatan
perbuatan zina. Maknanya nak mengelakkan daripada perbuatan yang boleh menjatuhkan kehormatan manusia. Tu dia. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudiannya Allah Ta'ala berfirman, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan diberi oleh kamu akan mereka itu daripada harta Allah yang kurnia akan kamu. Disuruh penghulu tolong harta dan seumpamanya berkurang bayarannya. Baik, ini dalam bab hamba ni tadi. Baik. Bahkan disebut tadi pada ayat ni dan Allah kata berilah pada mereka ni, pada hamba ni, dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maknanya pemilik hamba ni tadi, dia boleh, Allah, ayat ni kata Allah suruhlah, maknanya dia boleh bagi zakat ataupun sedekah kepada hamba tu tadi. Sebab apa? Sebab orang kata mungkin yelah bila hamba tu dah merdeka, maka dia akan mulakan kehidupan yang baru. Kehidupan baru ni mungkin nak start hidup tu susah dulu. Yelah dia dah kena buat bayaran tadi kan, bayaran mukatabah tadi, bayaran penebusan diri. Jadi mungkin dari situ menyebabkan banyak pembelanjaan dia. Jadi tuan dia yang dulu ni kata Allah berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan pada kamu. Tu dia. Ulama kata di antara harta Allah yang Allah beri pada kamu termasuk zakat. Zakat tu boleh diberi kepada hamba yang telah merdeka tadi. Sebab apa? Sebab nak membantu dia untuk memulakan kehidupan yang baru. Itu maksud dia. Ataupun lain-lain lah, nak bagi harta ke, kan? Nak bagi makanan ke, dan sebagainya, supaya nak meringankan hidup dia dan nak mengelakkan dia daripada melakukan perbuatan yang tak elok. Takutlah kalau dia miskin, kalau dia susah, dia kena mencuri, ataupun dia menjual maruah dia dan sebagainya. Jadi maknanya nak elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Okey. Dan kemudiannya muslimin dan muslimat, tapi nak kata sistem ni dah tak adalah. Sistem perhambaan ni dah tak ada. Ini nak menunjukkan Islam ni benar-benar menjaga kehormatan manusia. Belajar Islam, orang kata membatalkan sistem ini. Islam dulu. Sebenarnya Islam dulu yang buat macam tu. Lepas tu baru orang putih buat. Orang putih buat mungkin tahun sekitar ratus-ratus tahun dulu. Tapi Islam lebih awal lagi. 1000 tahun dah Islam, 1000 tahun lebih dah Islam dah menghapuskan sistem perhambaan ini. Itu dia. Jadi kita baca sejarah, tengok orang putih mereka perhambakan orang-orang kulit hitam. Jadi akhirnya dihapuskan juga, tapi lambat sikit lah daripada kita. Itu kata Islam agama yang lebih kehadapan sebenarnya. Baik. Okey? Ya. Dalam mukatabah dalam erti kata lain tu, mereka boleh beli kebebasan mereka, Ustaz kan? Jangan tak dengar. Mukatabah ni dalam arti kata yang lain, mereka hamba ni dia boleh membeli kebebasan mereka tu dengan perjanjian. Dia menebus. Tebus diri. Menebus dirinya. Tu dia. Macam beli kebebasan jugalah, Ustaz kan? Perjanjian Yalah, macam Jangan tak dengar. Tak clear. Dia kira macam membeli kebebasan jugalah, Ustaz kan? Sebab kena ada bayaran. Boleh kurang lah, tapi kita gunakan istilah menebus. Menebus dirinya, gitu. Sebab dia membayar, dia membayar. Jadi dia menebuslah dirinya untuk bebas, untuk memerdekakan diri. Okey. Jadi kemudiannya seterusnya firman Allah. Ni yang ketiga. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i. Dan jangan kamu kerasi hamba perempuan kamu atas zina. In aradna tahassuna. Jika kehendak mereka itu pelihara diri
Litabtagu aradal hayati dunya, kerana kamu menuntut akan harta hidup dunia. Turun ini ayat ini pada Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik, yang meniaga dengan suruh hamba perempuan berzina. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan barang siapa yang kerasi akan mereka itu atas zina, maka bahawasanya Allah Ta'ala daripada kemudian kerasi mereka itu amat mengampuni bagi mereka yang taubat, lagi amat kasih dengan mereka itu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa masuk pula pada ayat ni? Jadi tadi ada dibaca tentang apa? Tentang sebab turun ayat. Ni saya nak baca lagi lah sebab turun ayat ni. Ayat yang kita baca ni. Baik. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Jabir, seorang hamba perempuan, kepunyaan Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Musaikah. Dan seorang lagi bernama Umaymah telah dipaksa melakukan pelacuran. Itu dia. Oleh tuan mereka, lalu keduanya mengadulah perkara ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat kita baca ni. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Janganlah kamu paksakan hamba-hamba perempuan kamu melacurkan dirinya. Ini yang ketiga. Maknanya apa? Yang ketiga, larangan melacur. Itu maksudnya. Larangan memacur. Baik. Umaymah dan Musaikah. Itu nama hamba-hamba perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul yang dipaksa menjadi pelacur. Baik. Jadi pada ayat ini yang ketiga, saranan yang ketiga daripada Allah, jangan melacur, larangan melacur. Ini. Jadi macam mana hamba-hamba perempuan ni dipaksa melacurkan diri. Jadi perkara ni dilaranglah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana sekalipun, siapa sajalah, dia hamba ke, dia siapa saja, orang Islam, manusia ni larang melacurkan dirinya. Ni kan sekarang kan kecoh lah, ada orang kata apa, boleh buka rumah pelacur untuk warga asing kan. Ada saja macam-macam, apa kata, macam-macam pandangan yang pelik-pelik orang kita hari ni kan. Saya pun tak tengok lah dia punya interview tu. Duk baca tajuk je lah yang kata dicadang buka rumah pelacuran untuk warga asing ke apa. Jadi itu satu pandangan yang pelik lah. Jadi benda-benda macam ni janganlah. Sebab terang-terang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi perkara-perkara macam ni boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Baik. Jadi itu antaranya, itulah yang ketiga. Maksudnya larangan melacur. Kerana perbuatan macam ni perbuatan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai Allah kata, barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Allah Ta'ala ni sesudah paksaan yang dilakukan kepada mereka. Maknanya Allah murka lah. Allah murka pada siapa yang memaksa mereka melakukan pelacuran. Hari zaman ni antaranya berlaku macam mana kan, ada sedikit colek budak-budak perempuan, lepas tu dipaksa budak-budak perempuan ni jadi pelacur. Ini banyak berlaku di luar negara lah. Tu yang bahaya tu kan. Orang yang cuti ke luar negara, orang perempuan ni selalu hati-hatilah sebab mereka aim kan, mereka cari, jadi dapat tangkap, mereka dapat colek budak-budak ni, maka dipaksa jadi pelacur. Sama ada dijadikan pelacur ataupun dibunuh, dijualnya organ-organ dalaman. Ini yang berlaku akhir zaman lah, cukup dahsyat hari ni. Jadi kita minta Allah lindung lah segalanya. Jadi insyaAllah cukup sekali itu.
InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Jadi minggu depan ni kita akan masuk ayat yang seterusnya, ayat-ayat yang lain. Lagi kata apa? Ayat mengenai syariat Allah. Kenapa ialah Allah turunkan pada kita ayat-ayat sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan huraikan ayat ni pada kuliah kita minggu depan insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup sekali itu. Tak sempat nak buka soalan. Next time lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung terus. Jadi siapa yang ada kuliah sebelah ni, siapa yang nak ikut kuliah saya selepas ini, boleh terus berada dalam link online ini. InsyaAllah. Jadi cukup sekali itu. Saya tak tangguh lagi lah. Saya tangguh lepas ni. Wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.